Salam sejahtera. Tajuk PDPR kita pada hari ini adalah impak penggunaan tenaga nuklear di bawah bab 12 tenaga nuklear. Kita lihat ya. Penggunaan tenaga nuklear perlu dikawal dengan baik supaya dapat memberikan manfaat kepada manusia dan alam sekitar. Oleh sebab tenaga nuklear semakin banyak digunakan di seluruh dunia, kita perlu mengetahui impak penggunaan tenaga ini terhadap kehidupan dan persekitaran. So kita tak boleh guna sewenang-wenangnya tanpa tahu impak penggunaan dia. Pada sekitar tahun 1940-an, penyelidikan awal tentang tenaga nuklear dijalankan untuk menghasilkan bom. Hasil sampingan daripada pembelahan nuklear dalam reaktor nuklear iaitu plutonium digunakan untuk membuat bom atom. Dunia telah menyaksikan satu malapetaka yang amat dahsyat apabila tenaga nuklear digunakan untuk menghasilkan senjata nuklear. Senjata nuklear pernah digunakan semasa Perang Dunia Kedua oleh Amerika Syarikat terhadap Hiroshima dan Nagasaki. Ini banyak maklumat tentang Hiroshima dan Nagasaki yang kita boleh perolehi. Okey, ini adalah info tambahan. Inilah ahli sains yang telah mencipta bom yang memusnahkan Hiroshima dan Nagasaki, iaitu J. Robert Oppenheimer. Merupakan individu pertama yang mencipta bom atom di dunia. Beliau digelar sebagai Father of the Atomic Bomb. Bom ciptaannya telah digunakan oleh tentera Amerika Syarikat dalam Perang Dunia Kedua. Walau bagaimanapun, beliau berasa amat menyesal selepas menyaksikan sendiri kemusnahan akibat ledakan bom atom. Kalau awak baca Google sebenarnya ahli sains ni sangat menyesal dengan dia punya invention. Banyak dia punya quotes, ayat-ayat dia yang menunjukkan rasa kesal yang tidak terhingga terhadap ciptaannya, tetapi sudah terlambat. Kerana kemusnahan yang dihasilkan daripada ciptaan beliau tak dapat dibayangkan, terlalu besar kemusnahan dia. Okey, kita lihat insiden Perang Dunia Ketiga, bom atom yang dihasilkan oleh ahli sains yang cikgu sebut tadi. Okey, mengikut beberapa kajian dan risalah, bom atom Little Boy, nama je Little Boy, telah digugurkan oleh pihak tentera Amerika Syarikat di Hiroshima pada 6 Ogos 1945 dan diikuti oleh satu lagi bom atom Fat Man, nama dia, di Nagasaki pada 9 Ogos, 3 hari selepas insiden bom pertama. So letusan tenaga nuklear oleh bom atom menghasilkan satu gelombang letupan yang amat kuat sehingga mengorbankan 70,000 nyawa. Orang awam secara serta-merta. Ini belum lagi yang mengalami masalah-masalah lain. Okey, pengeboman ini menyebabkan keadaan seluruh bandaraya itu menjadi amat panas sehingga mencairkan struktur besi. Letusan bom nuklear juga mengganggu keadaan atmosfera. Kesan daripada gelombang yang terhasil di samping luruhan radioaktif yang dikeluarkan. Pada ketika itu, seluruh sistem perhubungan di bandaraya itu terputus. Senang cakap, bandar tu dah hancur, musnah. Okey, walaupun lepas dah musnahkan tu, ahli sains ini sangat menyesal, sangat mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menunjukkan bahawa beliau insaf dan sebagainya, kemusnahan telah berlaku. Tak boleh reverse balik. Okey, kita lihat sebelum Hiroshima, sebelum dengan selepas. Tak ada apa yang tinggal. Kesan pengeboman di Hiroshima. Okey, perjanjian pengawalan senjata nuklear. Bila umat dunia ni dah tengok kesan dia sangat menakutkan, kini sudah banyak negara yang mula mencipta dan mengeluarkan senjata nuklear masing-masing. Namun, mereka masih terikat di bawah perjanjian pengawalan senjata nuklear yang mengawal dan tidak membenarkan mana-mana negara menggunakan senjata nuklear dengan sewenang-wenangnya. So ada negara-negara yang mempunyai kuasa veto ni, dia kontrol negara-negara lain di dunia ini agar tidak mengeluarkan senjata nuklear. Okey, impak ujian nuklear. Okey pelajar.
Sebelum senjata nuklear digunakan, ujian nuklear perlu dilakukan untuk memastikan sama ada senjata itu berfungsi atau tidak. Ujian nuklear dilakukan sama ada di atmosfera terbuka, di darat atau di bawah laut. Ujian nuklear ini memberikan impak buruk kepada hidupan dan persekitaran. Okey. Ujian nuklear di bawah tanah contohnya akan menyebabkan kesan radiasi terhadap tanah dan sumber air. Tempat tu tanah tu dah tak boleh guna lah. Begitu juga laut, akan berlaku kemusnahan hidupan dan juga pencemaran yang teruk. Bagi manusia dan hidupan di darat, kesan pencemaran radiasi daripada ujian nuklear boleh menyebabkan kesan somatik dan genetik, bukan pada manusia sahaja, pada haiwan, pada tumbuhan. Kalau awak pergi Google tengok kesan radioaktif pada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tu jadi cacat. Pada buah tu ada pula tumbuh daun. Itu semua kesan-kesan kecacatan genetik. Okey. Okey pelajar. Kesan penyebaran radiasi daripada ujian nuklear. Kesan somatik dan genetik. Kesan somatik, keletihan, loya, katarak mata, leukemia, keguguran rambut. Okey. Genetik, ini bahaya pelajar. Dia boleh dibawa kepada generasi-generasi akan datang, ya, iaitu kecacatan pada bayi, mutasi sel. This is very dangerous. Lepas tu kanser dan sebagainya. Okey. Kita lihatlah gambar raja ni, ya. Adakah negara yang masih menjalankan ujian nuklear? Sebenarnya ada, boleh Google negara-negara kuasa besar ni, tapi tidaklah selalu dilakukan. Okey, jom buat latihan. Nyatakan 3 kesan buruk yang boleh berlaku jika penggunaan senjata nuklear diteruskan. 3 kesan buruk. Okey, apa 3 kesan buruk dia? Okey, boleh bincanglah. Dunia akan mengalami kemusnahan, bilangan kes kanser meningkat, peperangan antara negara yang mempunyai senjata nuklear akan tercetus. Kita tengok ada negara-negara besar yang berperang dengan negara-negara lain dengan menuduh kata mereka mempunyai nuklear dan sebagainya. Okey, jadi pelajar, bila ada penggunaan senjata nuklear ni, peperangan antara negara akan berlaku. Okey. Yang lain awak juga boleh ambil daripada sini, Ada banyak kan? Okey, apakah tujuan ujian nuklear dijalankan? Apa tujuan ujian nuklear? Bila kita cipta satu alat, lepas tu kita uji dia, tujuan dia apa? Kita nak pastikanlah alat tu berfungsi dengan baik atau tidak. Okey, iaitu memastikan sama ada senjata nuklear boleh berfungsi dengan baik atau tidak. Sebenarnya kalau diikutkan baik, tak payahlah buat ujian, tak payahlah cipta senjata nuklear ni. Impact dia terlalu besar. Tapi bila dah ada ni, apa tujuan ujian? Itulah pelajar memastikan sama ada senjata nuklear boleh berfungsi dengan baik atau tidak. Okey, ni cikgu sertakan sekali dengan jawapan supaya lepas awak dah siap, boleh semak. Okey, itu sahaja. Terima kasih semua.